Tanya kepada Ustaz Don. Pagi ini ramai daripada kita dah nak menjadi kekasih Rasulullah, tapi isunya bagaimana? Bayangkan saudara, di dunia hari ini ada 1.476.233.470 orang Islam seluruh dunia. Kita ini bagaikan hanya setitis air di dalam lautan kasih sayang Rasulullah yang sangat luas. Sudikah baginda memandang kepada kita nanti? Sudikah baginda mengenali kita nanti, sama ada di padang mahsyar maupun di akhirat nanti? Maka agaknya Ustaz Don, bagaimana agaknya supaya kita dapat masuk dalam senarai the creamiest among the creamy? Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Terima kasih kepada Tuhan Moderator. Saya sanjungi ahli panel yang saya kasihi dan saya sanjungi para ahli panel, tuan-tuan guru, ustaz-ustazah, tenaga pengajar, seterusnya yang saya cintai dan saya sayangi, ayahanda dan bunda muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaAllah. Izinkan saya bersedia. Ikrar kita diwariskan, ikrar kita membantu. Nasib syukur, syarah, kalian si guzar kita, curi-curi, curi-curi. Curi-curi, curi-curi. प्यार कैसे होता है? ये प्यार कैसे होता है? और मैं सेल्फी क्या करता? Pertikaian daripada Muhammad ini. Kita tu mau beritahu lagu. Ada satu orang perempuan, ikrar kita diwariskan. Ikrar kita membantu. Perempuan ini dia sudah fall in love dengan satu orang lelaki. Kemudian dia tengok lelaki yang beraja, dia rasa macam nak luahkan perasaan. Tapi curi-curi. Dia curi-curi, dia tengok dia beraja saja. Dia dah tahu apa dia. Yang kisah hotai. Dia nak tahu cinta tu apa. Biar kisah hotai. Betul juga cinta tu apa. Kami bagi diriku selfie kepada dengan membaca kami. Ya. Saya sebelum nak cerita tentang Nabi Sudi kata dalam satu hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kata setelah yang duduk di gunung, orang kata menanjak rindu dan teringat. Kalau sahabat tanya, ya Rasulullah, nampak gunung, nampak macam rindukan sesuatu. Nabi kata, aku rindukan ikhwanku, aku rindukan ikhwanku. Kalau sahabat macam kita lah,
Bila kita duduk begini, tiba-tiba kata Syah, Ustaz, betul dulu. Tanya Ustaz, ini siapa? Ingat kawan-kawan. Kita yang duduk semua, kita kata, saya apa kawan Ustaz? Ini adalah kawan semua. Sama sahabat pun kata begitu. Kami ada ni Rasulullah. Ini kami. Nabi kata, kamu itu sahabat aku. Kamu itu sahabat aku. Aku sayang kamu. Yang aku melindungi ikhwan. Maka kata para sahabat, siapa yang dikatakan ikhwan? Special code untuk ikhwan, siapa dia? Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Yang dikatakan ikhwan itu orang yang tak biasa jumpa dengan aku, tapi dia bercinta dan sayang. Aku rindu nak jumpa mereka. Siapa yang ada hari ini, yang sayang dan cinta dengan Nabi, yang syok untuk jumpa dengan Nabi, saya bagi satu berita gembira untuk kita semua. Nabi sudah 1433 tahun lebih merindukan kita. Jadi kalau tanya Nabi sudi, Nabi memang bukan saya sudi, lebih daripada sudi dari yang jumpa dengan kita. Cuma saya teringat satu hadis Nabi. Aku, kata Nabi, aku dengan kamu, kita semua ibarat satu orang lelaki yang duduk di unggul Nabi. Bila kita nyalakan unggul Nabi, nanti banyak kerkatu, belalang, binatang terbang masuk dan jatuh dalam unggul Nabi. Walaupun dia nampak kawan yang terbang dekat atas unggul Nabi itu terbakar, jatuh dalam. Dia sadar dia main nak buat benda yang sama juga. Dia nak buat benda yang sama juga. Jadi lelaki yang ada di unggul Nabi ini akan halang binatang-binatang ini daripada jatuh dalam unggul Nabi yang dinyalakan itu. Kata Nabi, aku dengan kamu seperti seorang lelaki di unggul api yang menghalang binatang-binatang daripada jatuh ke dalam unggul Nabi itu. Aku dengan kamu, aku memegang ujung baju kamu, aku memegang baju kamu, aku tarik kamu, jangan jatuh dalam api neraka. Aku pegang kamu, jangan jatuh. Tapi saya ramai di kalangan kamu yang menepis saya. Tapi saya kata Nabi, ramai di kalangan kamu bila aku pegang baju kamu, jangan jatuh. Kamu sendiri menggunakan tangan kamu, kamu menepis tanganku untuk terjun masuk dalam api neraka. Aku pegang baju kamu, aku kata jangan buat macam ni, benda ni boleh bagi kamu masuk neraka. Aku kata jangan buat macam ni, benda ni bahaya kepada zuriat kamu, bahaya kepada keturunan kamu. Jangan buat macam ni, ini bukan satu akhlak orang Islam. Sebab bila kamu buat macam ni, kamu akan memburukkan agama Islam. Aku kata jangan buat macam ni, aku selamatkan kamu daripada api neraka. Tapi kamu sampai hati tergamak, tolak tangan aku untuk terjun juga jatuh dalam api neraka. Untuk apa? Untuk kita. Mana ada satu manusia dalam dunia daripada hidup saya, umur awal saya sampai sekarang umur saya 27 tahun, tak pernah ada lagi satu orang dalam dunia, orang itu dia hidup dia daripada mula dia bangun tidur sampai dia tidur balik, daripada dia lahir sampai dia wafat. Dan daripada awal itulah semua orang nak ikut buat satu sama macam dua orang sahabat kita cerita. Saya buat satu cerita simple. Hadis ini, peristiwa ini diriwayatkan, kalau tak silap saya daripada Qadhi Iyad. Suatu hari orang masuk dalam satu kawasan kebun. Orang terkejut kerana dalam kebun ini ada seekor unta. Unta ini dia sudah main gairah dia.
Dia nak mengawal dengan unta-unta betina yang banyak. Jadi bila dia buat itu, mungkin dalam nafsu naik dia punya naik ke otak tu, unta tu jadi gila. Dia mengamuk dalam tu, habis dia pijak semua benda-benda korma, benda-benda pijak semua naik keluar daripada kebun tu, semua duduk kat otak mana masuk. Dia kata kita kena report dekat somebody. Dia kata kena report pada siapa? Report Nabi lah. Hantar report sampai kepada Nabi. Nabi turun. Nabi. Patut kita hantar surat saja. Ni saya tolong saya bagi hitam apa turun saya tolong tengok. Panggil Nabi buat mana Nabi bos? Nak bagi tenang untuk nak mengawal dia jadi tak apa ketahuan. Dia panggil Nabi. Dia panggil Nabi. Dan being Nabi, knowing Nabi, siapa jemput semua itu. Nabi turun. Nabi duduk depan pagar kebun itu, Nabi nak masuk. Dia kata Nabi jangan masuk. Cari dengan Nabi mati satu unta tu. Apa Nabi kata? Jadi seorang Nabi, being Nabi, knowing Nabi, kita semua kenal. Nabi kata macam mana? Nabi kata, hampa semua yang boleh masuk, insyaAllah hampa semua selamat. Aku yang akan settlekan unta yang kena mengamuk. Punya berani. Nabi masuk dalam kebun tu. Unta yang tadi duduk minyak satu macam punya. Dia nampak Nabi masuk. Kepala dia tunduk ke bawah. Jangan menggigil. Tunduk, dia takut. Sampai depan Nabi buat. Sampai depan Nabi sujud di kaki Nabi. Nabi pegang, Nabi panggil apa yang dia menyorok tadi yang menakut tu. Dia balik, naik, ikat unta dia kat hidung dia keluar. Kalau unta boleh kenal Nabi sampai macam tu, jadi satu benda yang hairan kepada kita ni. Boleh peleceh, boleh pelekeh, boleh main-main dengan dia. Teruk lagi kita daripada unta. Tapi saya nak bawa cerita kambing ni. Daripada ingat cerita zaman dulu kan, cerita putri. Tapi tak bawa cerita kambing ni. Mari saya bawa cerita kambing ni. Bukan nak cerita-cerita hebat-hebat. Binatang tengok Nabi rasa tunduk sujud ke kaki. Kambing ni ketika Nabi lalu dalam satu kebun milik para sahabat, dia panjat Nabi mai, jom makan kami punya korma. Berjalan dengan Nabi masuk dalam kebun tu. Sebelum tu saya ada main. No problem. Boleh ni kan? Berjalan dengan Nabi. Sahabat lain heran tengok-tengok kambing-kambing yang ada di situ. Sujud ke Nabi. Sujud. Makna kata kepala tu duduk ke tanah. Sujud kepada Nabi. Tak berani bergerak. Maka Sayyidina Umar kata, Ya Rasulullah, patutnya kami yang lebih berhak jalan sujud dengan kamu daripada kambing ini. Nabi jawab apa? Nabi kata, tunggu beri sujud. Ya, Nabi bukan macam. Nabi kata apa? Mana ada satu perintah yang mengatakan manusia kena sujud pada manusia. Jangan macam berlaku. Punya humble, punya rendah diri Allah. Tak boleh lawan. Sebab tu bila orang tanya Aisyah kata, tak ada orang lain boleh lawan dia. Kalau satu isteri kata macam tu, dia mana? Tak ada orang boleh lawan dia. Dia rumah dia, semua lah. Sebab kambing sujud, unta sujud, dan diriwayatkan oleh Imam As-Suyuti dalam Khasail Kubra berkaitan dengan Khasais Nabi Al-Kubra. Dia kata bila Nabi naik kuda, dulu mana ada parking lot? Mana ada parking lot? Kalau kat Padang Pasir, parking lah ikut suka ke mana? Bila Nabi nak turun sembahyang, Nabi pegang untanya, Nabi pegang kuda dia, kerana Nabi cakap dengan Ferrari lah. Kuda Ferrari. Betul. Dengar hadis Nabi yang kita baca, orang cerita berkaitan
sesungguhnya kuda disebutkan dalam hadis berwarna apa? Warna merah. Kuda Nabi itu warna merah, bukan merah lalu kita. Merah kuda lah. Tengok merah menyala lalu Ferrari, tak lah. Tak, dia bayang lalu merah-merah ni. Itu era. Bukan itu. Kuda ni kan dia bagi nama. Macam contoh kita baca dalam surah yang berkaitan surah Baqarah kan. Nabi Musa kan, Nabi Musa kata apa? Inna Allah ya'muru an tadhbahu baqarah qala Baqarah. Apa ayat itu? Qala innaha Saya dibaca dibaca dulu tak apa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awanun baina dhalik faf'alu ma tu'manun qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un lawnuha safra' warna kuning. Mana ada lembu kalau kuning? Lembu yang kaya, kaya kuning untuk lembu lah. Mana kata coklat keemas-emasan itu. Jadi kalau kuda, jadi disebut dalam hadis kuda Nabi kala merah. Itu Ferrari yang dipukul nama dalam kuda. The fastest car. Selepas apa Bugatti Veyron tu lah. Ayahnya nama Muslim yang Muslim. Bila Nabi turun daripada Nabi punya Ferrari tu, Nabi petang, Nabi kata apa? Duduk dekat sini, jangan pergi mana-mana. Mudah-mudahan hang diberkati oleh Allah. Dia kata kuda tu duduk dekat tempat Nabi nak sembahyang tu, dia duduk tu lalu tak berani gerak. Kuda kita tinggal satu ekor dia main, kepala dia buat bulu. Tak berhenti duduk diam. Nabi duduk kerah tu. Sampai Nabi dia kuda dengan hadis Nabi boleh buat kita belajar sunnah Nabi untuk tinggal. Bollywood tu mereka berjaya because they don't use that, they have their own acuan sendiri. Our acuan is what? Our focal point is what? The Quran lah. The Quran and Sunnah lah. But is anybody doing that? And saya cakap pada aunty yang dekat belakang tu, saya cakap, aunty, saya nak dengar ustaz mengajar. Is it wrong for me to, be dressed up this way? And she would use this tone like, tak salah, tapi tak elok lah. And because I grew up in Saudi Arabia, kita mewarisi rambut ikal mayang, ya, telinga astro, ya, hidung Shahrukh Khan, ya, gigi comel semualah daripada parents. Sebahagian daripada apa yang kita warisi itu juga ialah apa yang dinamakan sebagai Islam. Ya, saya nak katakan tadi Allah mencintai kita ni bagaimana? Sehebat mana dosa yang kau lakukan, setinggi mana dosa yang kau lakukan. Tapi ingat satu aja kata kuncinya rakan-rakan sekalian. Ada yang fras menonggek, ada yang minum pil, ada yang minum arak, ada yang makan pil, ada yang senang bunuh diri terjun dekat bangunan Pulau Pinang, dekat Jabatan Pulau Pinang. Ingat satu Malaysia. Apa dia? Apa dia yang satu tu?
atas dosa-dosa kamu. Ini rahmat Allah. Dan kita tengok sedikit sebanyak apa wajah cinta yang di sudut kebaikan. Kalau kita lihat cinta Allah kepada kita, diciptanya kita daripada tiada kepada ada. Allah memberi begitu banyak kepada kita. Kalau kita lihat dalam hukum cinta, dia mengatakan siapa yang lebih cinta, dialah yang paling banyak memberi. Poligami, isu berkenaan dengan pembagian harta, isu berkenaan dengan perempuan berkerjaya dan lain-lain. Kalau dilihat dari sudut kacamata jantina, memang korang tak adil perempuan. Berkata balik Ustaz. Tak, memang korang tak adil. Allah lebihkan korang banding kita orang. Bukti ya, sebagai bukti. Apa yang berlaku sekarang, melihat sebaliknya kan, kami tak adil, kami dapat sikit, kami ditindas, kami tak boleh kerja dan lain-lain kan, begitu. Puncanya apa dia? Cara dia melihat. Jadi balik kepada solat ni tadi, couple-nya apa semua ni, itu semua fitrah. Siapa yang tak suka? Lelaki mana yang tak suka perempuan? Cuba angkat tangan. InsyaAllah tak ada lah, dan dewan ni tak. Saya yakin semuanya normal berlaku, insyaAllah.